Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melalui Ramadan yang ke-5. InsyaAllah kita akan menempuhi Ramadan yang seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk melaksanakan berpuasa, kerana puasa itu telah diwajibkan, pernah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Semoga dengan berpuasa akan melahirkan manusia yang bertakwa. Para penonton sekalian, dalam kapsul Ramadan Masjid Kota Damansara pada petang yang berbahagia ini, ingin saya membawa sedikit bagaimana kita untuk menyambut Ramadan, bagaimana kita menghadirkan diri dalam bulan Ramadan dengan kita menghidupkan amalan puasa dan juga menghidupkan kepelbagaian aktiviti dalam bulan Ramadan yang dikatakan sebagai Ahya'ur Ramadan. Terdapat pelbagai kaedah ataupun cara, langkah-langkah yang perlu kita perhalusi sebelum kita menempuhi ataupun sedang menempuhi Ramadan. Antaranya, kita perbaiki niat, nawaitu kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Tanpa niat, maka ianya tidak dikira sebagai ibadah. Boleh jadi hanya sebagai adat kebiasaan sahaja. Maka perlulah kita persiapkan niat kita untuk menghadapi Ramadan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika jiwa dan hati kita telah terfokus hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatannya selepas itu akan menjuruskan kepadanya juga. Tuan-tuan, puan-puan, dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa sebagai tuntutan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita nanti, kita tunggu datangnya Ramadan. Dan apabila berkatakan tentang memperbaiki niat, bukanlah sesuatu yang semudah itu bagi diucapkan di bibir kita. Para ulama salaf terdahulu juga tidaklah terlepas dari kepayahan ini. Seperti mana Sufyan As-Sawri rahimahullah, meskipun dengan kehebatan ilmu dan kewarakannya, beliau pernah berkata, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar melainkan niatku untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama kita mentajdidkan, kita mentahsinkan, memperbaiki niat kita agar puasa kita, agar ibadah kita dalam bulan Ramadan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sentiasa memperbanyakkan doa. Jika kita melihat perihal golongan salaf yang terdahulu dalam menyambut Ramadan, antara yang diamalkan oleh mereka adalah dengan berdoa.
Begitu juga dengan Nabi SAW, yang mana di dalam sebagian hadis meriwayatkan mengenai perihal doa Nabi untuk diberkati di dalam bulan Ramadan dan juga ketika melihat anak bulan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menukilkan daripada Ma'la bin Al-Fadl, mengatakan adalah mereka golongan salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan supaya disampaikan kepada mereka bulan Ramadan, dan 6 bulan lagi supaya Allah menerima daripada amalan mereka. Begitu juga menyebut daripada Yahya bin Abi Kasir, iaitu di antara doa para salaf, ya Allah, selamatkanlah, sampaikanlah daku hingga ke bulan Ramadan, terimalah pahala Ramadan untukku, dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Ini di antara doa-doa yang dibaca, yang dialunkan oleh ahli salaf terdahulu dalam menempuhi Ramadan. Seterusnya, kalau kita lihat di sana Ramadan sebagai bulan Al-Quran, syahrul Quran, maka kita dituntut untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Al-Baqarah ayat 85. Muslimin muslimat sekalian, para penonton yang dirahmati Allah SWT, dalam Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama usahakanlah untuk mewujudkan kumpulan-kumpulan tadarus Al-Quran, kumpulan-kumpulan bacaan Al-Quran, sama ada secara berkeluarga maupun di kalangan ahli jemaah surau atau masjid. Jadi kita usahakan, kita imarahkan masjid kita, surau kita ini dengan laungan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, sekiranya kita mewujudkan suasana begini, tentu wujudnya roh di tempat itu sebagai tempat atau lokasi yang mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan solat, dengan tilawah, dengan tazkirah dan sebagainya. Usahakan tuan-tuan di tempat kita masing-masing, sama ada dengan ahli keluarga, ahli jemaah keluarga kita, untuk bertilawah, untuk bertadarus, kerana ini kita mengambil pedoman daripada apa yang telah dilaksanakan, dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril. Seterusnya, kita memperbanyakkan sedekah dan memberi makan, sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud lah Nabi seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril bertemu dengannya. Adalah Jibril bertemu dengan Nabi pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran, dan kemudiannya Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Ini menggambarkan kepada kita bahawa kita digalakkan, dituntut untuk bersedekah, berinfak, bertabaruat dan sebagainya. Tuan-tuan, kita lipat gandakan dalam bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sedekah dan seumpamanya, selain daripada kita melunaskan tuntutan wajib kita itu dengan zakat fitrah atau seumpamanya. Dan dalam keadaan memberi makan ini, kalau kita biasa mendengar bahawa, dikatakan bahawa siapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa itu. Maka tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ini, norma baru ini, kita lihat kebanyakannya
ya di kelalang kita ini ada yang mereka senang maupun ada mereka yang agak susah dan sebagainya disebabkan pandemik ini yang telah menghantui kita. Jadi dalam keadaan sekarang, maka inilah masa yang terbaik kita membantu para jemaah ataupun mereka yang memerlukan dengan kita berusaha untuk mengadakan untuk kita memberi mereka makan dalam keadaan untuk mereka berbuka atau seumpamanya. Ini sebagaimana yang Nabi katakan bahawa pahala orang yang bersedekah itu seperti mana orang yang berpuasa itu. Seramai mana orang yang mendapat makanan berbuka itu, maka orang yang bersedekah itu dapatlah pahalanya. Tuan-tuan, kita ambillah pengajaran bahawa amalan mulia ini perlu kita laksanakan dalam bulan Ramadan maupun dalam bulan-bulan lain. Tetapi dalam keistimewaannya, bulan Ramadan ini Allah Ta'ala tuntut untuk kita melaksanakan amalan-amalan ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tuan-tuan, yang terakhir sekali dalam bulan Ramadan ini, antara perkara yang perlu kita lalui, kita lakukan ialah qiyamum Ramadan. Kita menghidupkan, kita mendirikan bulan Ramadan, menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan bagi kita untuk solat sunat, solat tarawih dan sebagainya secara berjemaah maupun bersendirian. Terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang ganjaran bagi mereka yang menunaikan qiyam. Sebagaimana Nabi ada bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailah. Barang siapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikannya ganjaran qiyam sepanjang malam. Riwayat Tirmizi. Tuan-tuan, seboleh-bolehnya kalau imam di tempat itu bersemayang, contohnya sembahyang tarawih atau sebagainya, 20 rakaat, sebaiknya kita ikutlah sampai beliau habis. Ini nak menunjukkan bahawa sehingga imam selesai solat, maka orang itu mendapat ganjaran sebagaimana qiyam sepanjang malam. Tuan, seandainya imam itu solat 20 contoh tarawih, kita ikut sampai habis. Jadi itu dikatakan kita mengikut imam sampai habis. Jangan kita potong separuh. 8 rakaat contoh dia, dengan tidak ada sebarang masalah. Sebab maka di sana kita mungkin rasa kekurangan disebab apa? Tidak menepati apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW berdasarkan riwayat Tirmizi ini. Tuan, kita usahakanlah sebaik mungkin kita bersama dengan imam, habis solatnya kita pun habis bersama imam. Maknanya kita ikut imam daripada awal sehinggalah imam berakhir dengan solatnya. Wallahu alam. Sekian saja kapsul Ramadan daripada Masjid Kota Damansara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.